Mari sini, mari sini. Yang jauh, mari dekat. Yang dekat, mari rapat. Yang rapat, mari lebih rapat. Ada orang yang kata kerajaan perpaduan Madani, pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan gagal. Tapi bila ditanya apa bukti kerajaan ini gagal, mereka tersipu-sipu malu. Mereka ulang dan ulang dan ulang. Semuanya hanya bersifat fitnah. Dari segi kestabilan, pertama, mana ada kerajaan sekarang tak stabil? Anwar Ibrahim ada 2/3 ahli parlimen menyokong beliau di parlimen. Sabah dan Sarawak kukuh di belakang Anwar Ibrahim. Jadi macam mana lagi nak cakap kerajaan ini tak stabil? Hanya Perikatan Nasional kah barulah negara ini stabil? Bahkan terbukti sewaktu Perikatan Nasional memerintah, bukannya stabil, tak stabil pun, terpaksa Muhyiddin Yassin letak jawatan. Itukah yang stabil? Tak stabil pun. Yang kedua, dari segi ekonomi, siapa yang kata ekonomi kepimpinan Anwar Ibrahim tak hebat? Itu fitnah yang memakan diri sendiri. Lihat saja, sewaktu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, sekarang ini jumlah pelaburan bukan alang-alang, luar biasa. Negara lain dengki dengan kita. Mereka tertanya-tanya, apa formula yang Anwar buat? Formulanya mudah saja, kerja keras. Itu pun dipersoalkan oleh Walaun, itu pun dipersoalkan oleh Perikatan Nasional. Kerja keras Anwar Ibrahim yang tak henti-henti jalan sini sana, bukan nak melancong. Anwar dah pun dedahkan jadual beliau yang padat. Bukan pergi main golf. Dulu pemimpin-pemimpin tertentu, kerajaan terdahulu, main golf lah tu kan. Anwar Ibrahim tak sempat nak main golf. Sekejap sini, sekejap sana, mencari peluang untuk menambahkan pendapatan pelaburan negara. Menambahkan peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Yang aku hairan, Walaun pula termakan fitnah daripada geng-geng yang suka fitnah. Okey. Itu dari segi ekonomi. Dari segi sosial pula, siapa yang dapat melawan Anwar Ibrahim? Menyatu padukan rakyat tanpa mengira agama, bangsa, lokasi, negeri. Anwar Ibrahim satu-satunya yang stabil sosialnya. Lihat saja Anwar Ibrahim satu-satunya Perdana Menteri yang telah meningkatkan pemberian ataupun bajet di Sabah dan Sarawak. Sebelum ini tiada Perdana Menteri yang seperti beliau. Beliau telah menunaikan pelbagai perkara dalam perjanjian MA 63. Selain itu, Anwar Ibrahim juga telah pun menyatu padukan pelbagai kaum. Bahkan di dalam kerajaan perpaduan Madani, komponen-komponen parti yang ada di sana sudah pun memperlihatkan betapa hebatnya kerajaan ini. Hari ini, satu lagi pendedahan luar biasa. Aset pelaburan KWSP era kerajaan Madani capai RM1.25 triliun. Harap-harap yang ini tak ditunggang lagi oleh Walaun, tak ditunggang pula oleh Perikatan Nasional Pembangkang yang tak habis-habis dengki dan hasad, kata Anwar Ibrahim. Era kerajaan Madani menyaksikan aset pelaburan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mencecah 1.25 triliun setakat 31 Disember 2024. Sebanyak 63% daripada aset pelaburan dana persaraan terbesar kelima terbesar di Asia itu telah dilaburkan dalam pasaran domestik. Menurut KWSP, pelaburan domestik menjana 37.02 bilion atau 49.7% daripada jumlah pendapatan pelaburan. Ia memberikan kestabilan kepada jumlah keseluruhan pendapatan pelaburan KWSP. Aset global pula menjana pendapatan sebanyak 37.44 bilion atau 50.3% daripada jumlah pendapatan pelaburan, katanya dalam kenyataan semalam. KWSP menjelaskan daripada 74.46 bilion, jumlah pendapatan pelaburan keseluruhan RM63.59 bilion dijana untuk simpanan konvensional, manakala 10.87 bilion adalah untuk simpanan syariah.
bermula Januari 2024, dana persaraan ke-13 terbesar di dunia itu sudah memisahkan sepenuhnya portfolio simpanan konvensional dan simpanan syariah. KWSB berkata, langkah berkenan membolehkan setiap portfolio mengoptimumkan pulangannya dalam jangka masa panjang melalui alokasi aset strategi tersendiri. Itulah kan. Jangan nak cuba mendabik dada, menuding jari, mempersalahkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Kerana ini buktinya. Anwar Ibrahim berjaya melonjakkan ekonomi negara, bahkan KWSP pun kembali semula megah dan gah. Ini tidak ada yang asik-asik nak pergi mencucuk, nak pergi menjadi batu api, macam-macam lah kan. Ada yang konon nak keluarkan KWSP dan sebagainya. Tapi itu merugikan. Anwar Ibrahim dapat melihat semua itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini satu kejutan besar. Wang tunai 100 juta ringgit. 170 juta ringgit. Banyak gila. 170 juta ringgit. Jongkong emas bernilai hampir 7 juta ringgit. Hari ini disita. Dari mana uang ini, untuk apa, dan kenapa begitu banyak? Itu persoalan yang kita akan rungkaikan pada petang ini. Pendedahan luar biasa. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan selamat berbuka puasa kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam. Dan di kesempatan ini saya ingin mempromosikan satu produk yang bagus, yaitu ubat gout dan juga minyak wangi, sesuai digunakan sepanjang bulan Ramadan, halal, dan dapat membantu memberikan kelegaan kepada penyakit gout. Seorang rakan saya telah membelinya. Beliau telah mengalami gout selama lebih 25 tahun. Selepas memakan ubat tersebut, gout beliau menjadi reda dan boleh menunaikan solat dengan lebih baik. Dan selain daripada itu, ada satu minyak wangi lagi digunakan oleh rakan saya juga di dalam kehidupan beliau. Beliau kata selepas menggunakan minyak wangi itu merapatkan hubungan suami istri. Saya sedang mahu menggunakan produk tersebut. Jadi jangan lupa beli, dan ianya murah. Sekarang ada promosi di Shopee dan saya promosikan untuk Anda semua. Bantu saya untuk membelinya. Baik, hari ini kita rungkaikan wang tunai 100 juta ringgit. Oh iya, produk tadi itu Anda boleh tekan dalam butang promosi yang ada di dalam video ini. Tekan kantung itu, Anda boleh beli. Wang tunai 170 juta ringgit, jongkong emas bernilai hampir 7 juta ringgit disita. Wah, ini luar biasa nih. Milik siapakah uang itu? Kenapa uang itu banyak? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita wang tunai kira-kira 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang antarabangsa serta 16 kg jongkong emas bernilai hampir 7 juta ringgit hasil pemeriksaan di beberapa lokasi berkaitan siasatan rasuah dan penggubahan wang haram, membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. SPRM menerusi kenyataan memaklumkan operasi penggeledahan itu dijalankan di kediaman serta 3 premis lain yang dipercayai dijadikan safe house susulan penahanan 4 pegawai kanan yang berkhidmat di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri berkenan. Pemeriksaan di lokasi berkenan membawa kepada sitaan wang tunai berjumlah kira-kira 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang antarabangsa seperti baht, rial, pound sterling, won, euro, Swiss franc, dan yuan, serta 16 kg jongkong emas tulin yang dianggarkan bernilai hampir 7 juta ringgit. Ini betul-betul sakau, jangan tak sakau, sakau berhabis-habisan. Ini betul-betul luar biasa. Menurut kenyataan itu, siasatan tertumpu kepada perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta publicity semasa Ismail Sabri menerajui negara.
Fokus siasatan di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Ismail Sabri juga telah diminta membuat pengisytiharan harta di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 pada 11 Disember 2024 dan pengisytiharan rasmi telah dibuat pada 10 Februari lalu, katanya. Jelasnya, bekas Perdana Menteri itu juga hadir memberi keterangan di pejabat SPRM pada 19 Februari lepas dan tidak menolak kemungkinan akan dipanggil semula bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan, hampir 10 saksi telah dikenal pasti dan akan dipanggil dalam masa terdekat. SPRM menegaskan siasatan dijalankan secara bebas, profesional dan mengikut lunas undang-undang yang berkuat kuasa. Ini betul-betul satu pendedahan luar biasa, satu dapatan luar biasalah daripada SPRM. Sungguh ku bangga kepada SPRM sekarang. Begitu luar biasa di dalam menjalankan tugas tanpa ada campur tangan sesiapa, tidak takut-takut lagi siapapun dia, radu saja. Orang Sabah cakap, radu saja. Nah, inilah yang paling ditakuti. Jadi sekarang ini bukan karena Anwar Ibrahim tidak pandai memerintah, tapi ramai orang benci Anwar Ibrahim sebab SPRM bergerak bebas sekarang tanpa campur tangan sesiapa. Anwar Ibrahim kata dia tidak campur tangan. Dia beri kuasa bebas kepada mana-mana badan penguatkuasa yang ada di Malaysia. Jadi itu sebabnya ramai ahli politik sekarang tidak suka dengan Anwar Ibrahim bukan karena Anwar Ibrahim gagal. Siapa kata Anwar Ibrahim gagal? Dia tak pernah gagal sebagai Perdana Menteri. Banyak perkembangan berlaku selepas Anwar Ibrahim memimpin negara ini. Yang paling dahsyat dan hebat ialah kestabilan politik yang diterajui oleh beliau. Selepas Anwar Ibrahim memegang tampuk kepimpinan, beliau berjaya mendapatkan 2/3 sokongan ahli parlimen, menyebabkan kestabilan politik. Selain daripada itu, kerana kestabilan politik dan susahnya Anwar Ibrahim dan mustahilnya Anwar Ibrahim mau ditumbangkan di tengah jalan oleh orang-orang yang ketagihan nak buat tebuk atap. Bagi saya, tindakan tebuk atap itu bukan lagi satu tindakan biasa-biasa, tapi satu tindakan ketagihan. Mereka ketagihan untuk mendapatkan kuasa secara tidak berdemokrasi. Mereka merebut kuasa melalui tebuk atap, bukan melalui pilihan raya. Itulah perkara yang paling durjana sekali. Tapi mereka tak mampu lagi nak tumbangkan Anwar Ibrahim. Kestabilan yang telah diwujudkan oleh Anwar Ibrahim membawa kepada kerajaan yang hebat dari segi ekonomi. Sekarang ini hampir seluruh dunia mata tertumpu kepada Malaysia kerana pertumbuhan ekonomi Malaysia bukan saja dahsyat, bahkan menjadi kehairanan oleh beberapa penganalisis ekonomi. Mereka tidak menjangkakan pertumbuhan Malaysia begitu hebat. Bukan saja kerana sumber pekerja yang ada di Malaysia, tapi kerana kerja keras yang Anwar Ibrahim lakukan. Beliau tidak mengira waktu, sentiasa bergerak. Itu sebabnya ada orang yang kononnya cuba meneguk di air keruh, mempersoalkan Anwar Ibrahim yang selalu bergerak ke sana-sini, terutamanya mencari peluang pelaburan, membuat hubungan diplomasi dengan negara-negara luar. Tapi itu pun ditunggang juga oleh pembangkang. Aduh, apa boleh buatlah kan? Apa boleh buatlah, apa yang mereka tunggang tak berjaya membuatkan Anwar Ibrahim goyah. Jadi hari ini, yang betul-betul kita terkejut ialah milik siapakah uang ini? Boleh kita nyanyilah kan? Milik siapakah uang ini? 170 juta. Jongkong emas bernilai hampir 7 juta ringgit. Milik siapakah ini? Tidak pandai saya nyanyi. Anda boleh share video ini. Terima kasih. Jangan lupa beli produk itu untuk Anda semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.